Selamat pagi kawan-kawan. Adakah kamu tahu apa itu halangan dan isu dalam keterampilan berbahasa? Halangan dalam keterampilan berbahasa merujuk kepada faktor-faktor yang mengganggu atau menghalang proses komunikasi sehingga mesej tidak dapat disampaikan atau dipahami dengan berkesan. Halangan ini boleh berlaku kepada pihak penyampai, penerima, persekitaran atau medium komunikasi. Menurut Saber 2024, komunikasi boleh ditarifkan sebagai satu proses pertukaran maklumat antara individu melalui sistem simbol, tanda atau tingkah laku yang sama. Seterusnya, isu dalam keterampilan berbahasa bermaksud masalah, cabaran atau fenomena semasa yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam masyarakat. Isu ini bukan sahaja mengganggu komunikasi, malah memberi kesan terhadap mutu penguasaan bahasa dan perkembangan bahasa itu sendiri. Muhaimi Suhaili 2023 menyatakan bahawa keterampilan berbahasa melibatkan kecekapan menggunakan bahasa melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Oleh itu, isu-isu bahasa seperti penggunaan bahasa rojak dan kelemahan tetap bahasa boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi. Sekarang, mari kita lihat perbincangan antara Alice dan Laura tentang halangan dalam keterampilan berbahasa. Alice, apakah elemen komunikasi? Terdapat 3 elemen komunikasi, iaitu penghantar, penerima dan saluran. Jadi, apakah fungsi bagi ketiga-tiga elemen tersebut? Sabar, Laura. Biar saya menerangkan fungsinya kepada kamu. Terdapat 3 elemen komunikasi, iaitu penghantar, saluran dan penerima. Penghantar sebagai individu atau pihak yang memulakan proses komunikasi dengan menghasilkan dan menyampaikan mesej. Manakala penerima pula adalah individu atau kumpulan yang menerima mesej daripada pengirim. Penerima bertanggungjawab mentafsir mesej yang diterima. Saluran sebagai laluan yang digunakan untuk menyampaikan mesej, menjadi penghubung utama antara dua pihak dalam proses komunikasi. Oh, begitu. Terus saya faham. Laura, adakah kamu faham tentang halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa? Ya, Iris. Terdapat 5 halangan utama dalam keterampilan berbahasa. Nakal, bolehkah anda menerangkannya? Tidak boleh. Halangan komunikasi yang pertama adalah maklum balas. Maklum balas yang tidak jelas, lambat atau tiada langsung akan menjadi halangan komunikasi kerana pengirim tidak dapat memastikan sama ada mesej telah difahami dengan betul. Sebagai contoh, pensyarah bertanya sama ada pelajar memahami penerangan, tetapi pelajar hanya diam tanpa memberi respon. Pensyarah tidak dapat mengetahui tahap kefahaman mereka. Kesannya, pensyarah akan berlaku salah faham. Sepatutnya pelajar-pelajar faham penerangan daripada pensyarah tersebut. Tetapi pensyarah akan berasa keliru kerana tidak menerima respon daripada pelajar-pelajar. Kedua adalah mesej tidak dapat diperbetul atau dijelaskan. Ketiga adalah objektif komunikasi tidak tercapai. Halangan komunikasi yang kedua adalah gangguan emosi. Gangguan emosi berlaku apabila perasaan seperti marah, sedih, cemas, takut atau tertekan akan mempengaruhi cara seseorang menyampaikan atau mentafsir mesej. Contohnya, seseorang pelajar yang sedang tertekan akibat masalah keluarga sukar memberi tumpuan semasa guru mengajar. Kesannya, mesej disalah tafsir dan kurang fokus ketika mendengar. Jadi, komunikasi akan menjadi kurang berkesan. Halangan komunikasi yang seterusnya adalah gangguan luaran. Gangguan luaran ialah faktor fizikal daripada persekitaran yang mengganggu proses komunikasi. Menurut Claudia Shannon dan Vera Weber 1949,
keberkesanan komunikasi dipengaruhi oleh gangguan yang boleh berlaku pada mana-mana peringkat proses komunikasi, sekaligus menyebabkan mesej yang diterima berbeza daripada mesej yang dihantar. Sebagai contoh, bunyi pembinaan di luar kelas, mikrofon rosak, sambungan internet yang lemah semasa kelas dalam talian, suasana bilik yang terlalu panas atau sesak. Kesannya, penerima tidak dapat mendengar mesej dengan jelas, tumpuan akan terganggu, penyampaian maklumat menjadi tidak lengkap dan tidak jelas. Halangan komunikasi yang keempat adalah penyampaian menerusi saluran kedua. Halangan ini berlaku apabila mesej tidak disampaikan secara terus daripada pengirim kepada penerima, tetapi melalui orang tengah atau medium lain. Dalam proses tersebut, mesej boleh berubah, ditokok tambah atau disalah tafsir. Saya bagi contoh kepada kamu supaya kamu lebih mudah untuk faham. Contohnya, guru menyampaikan arahan kepada ketua kelas, kemudian ketua kelas menyampaikan semula arahan kepada rakan-rakan. Sebahagian maklumat mungkin akan tercicir atau berubah. Kesannya, maklumat akan menjadi tidak tepat dan akan berlaku kekeliruan. Arahan tidak dilaksanakan seperti yang dikehendaki. Halangan komunikasi yang kelima adalah gangguan saraf penerima. Gangguan saraf penerima merujuk kepada masalah pada sistem saraf atau deria yang menyebabkan penerima sukar menerima, memproses atau memahami mesej. Misalnya, individu yang mengalami masalah pendengaran tidak dapat mendengar arahan dengan jelas. Kesannya, mesej tidak diterima dengan tepat dan akan berlaku salah faham atau salah tafsir. Komunikasi memerlukan bantuan seperti alat pendengaran, bahasa isyarat atau bahan visual. Adakah penerangan saya jelas, Alice? Ya, Laura. Saya baru tahu halangan komunikasi ini dapat membawa kesan yang buruk. Betul. Sekiranya mesej yang disampaikan salah ditafsir oleh pendengar, maka akan berlaku perselisihan faham. Betul, Laura. Selain daripada halangan, saya tahu isu dalam keterampilan berbahasa juga. Sebenarnya, mari kami bincang berkaitan dengan isu tersebut. Terdapat 3 isu keterampilan berbahasa, iaitu isu bahasa, isu budaya dan isu sosial media. Bahasa rojak terkandung di dalam isu bahasa. Bahasa rojak adalah penggunaan 2 atau lebih bahasa dalam satu pertuturan atau penulisan sehingga menjejaskan penggunaan bahasa Melayu yang baku. Contohnya, saya akan submit assignment itu sekarang. Fenomena ini semakin ketara dalam era media sosial apabila pengguna mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dalam komunikasi harian. Penggunaan bahasa rojak secara berlebihan boleh mengurangkan penguasaan tata bahasa, kosakata dan identiti bahasa kebangsaan. Menurut Mo Suhaidi Abu Bakar dan Al-Fuman Mazlan 2024, penggunaan bahasa rojak dalam media sosial semakin meluas dan mencerminkan sikap pengguna terhadap penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya, kemerosotan penggunaan tata bahasa juga terlibat dalam isu bahasa. Disebabkan penggunaan campur bahasa dan bahasa asing semakin meningkat, tata bahasa semakin tidak dititikberatkan oleh masyarakat sehingga menyalahgunakan tata bahasa semasa berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, ayat yang betul adalah adakah dia sudah makan? Sekiranya ayat yang salah adalah dia sudah makan ke belum? Situasi ini boleh menjejaskan kefahaman dan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu baku, menyebabkan mereka tidak membiasakan diri menggunakan struktur ayat yang betul semasa menyampaikan sesuatu dengan orang lain. Ini akan memberi kesan yang negatif kepada generasi yang akan datang. Isu keterampilan berbahasa yang kedua adalah isu budaya. Contoh isu budaya adalah pengaruh bahasa asing. Penggunaan istilah bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, semakin meluas dalam komunikasi harian. Contohnya, saya ada meeting online pada keesokan hari. Kesan
Penggunaan istilah bahasa asing ini akan mengurangkan penggunaan istilah bahasa Melayu yang telah dibakukan dan seterusnya akan menjejaskan usaha memartabatkan bahasa Melayu. Contoh isu budaya yang kedua adalah kurang kesantunan berbahasa. Sebahagian pengguna media sosial menggunakan bahasa yang kasar, menghina atau tidak menghormati orang lain. Contohnya, menggunakan kata-kata kasar ketika memberi komen di media sosial, membuli atau mengejek individu di media sosial. Menurut Yusof et al. 2026, keterbukaan media sosial telah menyumbang kepada peningkatan penggunaan bahasa kasar dan menghakis budaya kesantunan berbahasa dalam komunikasi digital. Pesannya, ini akan mewujudkan konflik dan permusuhan dan menjejaskan hubungan sosial. Akhirnya, juga akan menghakis nilai kesopanan dalam masyarakat. Isu keterampilan berbahasa yang ketiga adalah isu media sosial. Penggunaan bahasa singkatan selalu muncul di dalam media sosial. Penggunaan singkatan dan ejaan tidak standard semakin meluas dalam komunikasi digital. Contohnya, X merupakan tidak, S1 merupakan saya, AQ merupakan aku dan TQ merupakan terima kasih. Menurut Muhammad Azrin Afiq Zulkarnain dan Muhammad Khairulrizal Muhammad Saad 2025, penggunaan bahasa komunikasi yang tidak formal dalam media sosial akan memberi kesan terhadap keupayaan mahasiswa menggunakan bahasa Melayu standard dalam situasi rasmi. Kesannya akan menyebabkan kesalahan ejaan dalam penulisan akademik. Seterusnya juga menurunkan tahap penguasaan bahasa baku dan akhirnya akan mengelirukan pembaca yang tidak biasa dengan singkatan tersebut. Pada masa yang sama, penyebaran maklumat palsu selalu berlaku di dalam media sosial. Maklumat yang tidak disemak kesahihannya mudah tersebar melalui media sosial sekaligus menyebabkan salah faham. Penyebaran maklumat palsu akan menimbulkan kekeliruan serta mengganggu keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Ini juga akan mengurangkan kepercayaan terhadap maklumat yang disampaikan. Menurut Ibrahim dan Yusof 2018, penggunaan bahasa dalam media sosial mempengaruhi cara mesej ditafsirkan dan boleh membawa kepada salah faham apabila maksud ucapan tidak difahami secara tepat. Rora, adakah kamu faham? Bagusnya penerangan kamu. Sangat spesifik dan mudah difahami. Semoga memberi manfaat kepada anda, Rora. Terima kasih.